Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusuf selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-61. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-93 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. Dan wahai kaumku, buatlah sedaya upaya kamu untuk menentang agama Allah yang aku sampaikan itu. Sesungguhnya, aku juga tetap berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mengembangkannya. Kamu akan ketahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya. Dan siapa pula yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku juga turut menunggu bersama-sama kamu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan pada ayat yang ke-93, menceritakan setelah Nabi Syuaib AS menyampaikan kepada mereka peringatan, kini disusuli dengan tekad yang kuat untuk melaksanakan tuntunan Allah tanpa mempedulikan ancaman mereka. Baginda Nabi berkata, wahai kaumku, berbuatlah segala apa yang kamu kendaki menurut kemampuan kamu. Silakan mengancamku dan meneruskan sikap derhaka kalian. Sesungguhnya aku tetap akan berbuat mengikut kemampuanku, melaksanakan tuntunan Allah dan terus berdakwah memperingatkan kalian. Kelak kamu akan mengetahui secara pasti siapa di antara kita yang akan ditimpa azab yang hina dan siapa pula di antara kita yang berdusta. Tunggulah siksaan azab Allah. Sesungguhnya aku bersama kamu untuk menunggu datangnya siksaan Allah kepada kamu. Maka kalimah makanah pada mulanya bererti kekuatan penuh melaksanakan sesuatu. Kata tersebut difahami dalam keadaan yang menjadikan seseorang mampu melaksanakan pekerjaan yang dikendakinya semaksimum mungkin. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-93 surah Hud ini dengan menyatakan kisah Nabi Syuaib AS bertanya kepada kaumnya, wahai kaumku, kerjakanlah apa yang kamu semua sanggup kerjakan dengan segala daya upayamu. Ia bermaksud terus meneruslah kamu di dalam kekafiran dan kerjakanlah segala perkara yang tidak mendatangkan kebajikan kepadamu. Aku juga melaksanakan tugas-tugasku mengikut daya dan tenaga yang diberikan oleh Allah SWT. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang akan ditimpa azab yang hina di antara kamu atau aku. Dan siapakah yang berdusta dan benar di antara kamu dan aku. Tunggulah masa datangnya azab yang aku janjikan dan zahirnya kebenaran yang sama-sama kita nantikan. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan,
Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ke-93 surah Hud ini dengan menyatakan pendirian Nabi Syuaib AS terhadap kaumnya bahawa baginda telah menyampaikan perkara yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Namun kaumnya tidak mahu mengikuti jalan yang benar, tidak bertaubat dan tidak mahu berhenti berbuat zalim kepada manusia, sehingga zahirnya kebinasaan dalam masyarakat. Teruskan apa yang sedang kalian kerjakan sekarang. Kerana aku telah menunaikan tanggungjawab aku. Kelak pasti azab akan menimpa kepada orang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu semua perkara akan diketahui kebenarannya. Walaupun dengan sombong mereka sama-sama bersedia menunggu perkara tersebut. Walhal masa itu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menentukannya. Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat yang ke-93 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa kehidupan merupakan satu episod pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Taala. Katakanlah kepada orang yang terus-menerus melakukan kejahatan dengan menghina dan mengejek agamamu bahawa tiada ucapan lain dapat dikatakan oleh orang yang beriman melainkan tunggulah, kerana perancangan Allah tidak akan sia-sia. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat yang ke-93 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ini mengenai penegasan Nabi Syuaib AS kepada kaumnya dengan berkata, wahai kaumku, berbuatlah semahu dan sesuka kamu menurut kemampuanmu. Jika kamu mengacamku dan meneruskan kederhakaan, sesungguhnya aku pun tetap berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhanku, iaitu berdakwah dan memperingatkan kamu menurut kemampuanku. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang hina akibat menyekutukan Allah dan berbuat jahat kepada manusia. Serta siapa di antara kita yang berdusta. Tunggulah siksaan yang dijanjikan Allah kepada kamu. Sesungguhnya aku adalah orang yang menunggu apa yang dijanjikan Tuhanku. Maka ketika keputusan atau ketetapan kami untuk membinasakan mereka telah datang, maka terlebih dahulu kami selamatkan Nabi Syuaib AS dan orang yang beriman bersamanya dari azab itu. Orang yang beriman kepada Allah diselamatkan dengan rahmat daripada kami, sedangkan orang yang zalim terhadap dirinya dengan perbuatan syirik dihancurkan oleh suara yang membinasakan dalam sekelip mata, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah dan di negeri tersebut kerana kedahsyatan azab itu. Oleh itu, menurut Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Ni Abdul Aziz bin Ni'mat menjelaskan bahawa perjuangan dakwah para rasul dengan membawa misi besar untuk mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu Taala boleh dihubung kaitkan dengan situasi para pendakwah yang terpaksa melakukan pengorbanan yang sangat besar untuk menyampaikan mesej dakwah Islamiah. Beliau turut menegaskan pentingnya manusia akur dalam menerima dakwah para nabi dan rasul tersebut supaya tidak menularnya penyembahan sesama manusia yang boleh membawa kezaliman yang dahsyat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat ke-104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu satu pihak yang menyeru berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, buruk dan keji, dan mereka yang bersifat demikian ialah orang yang berjaya. Firman Allah Ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-111, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم." Sesungguhnya Allah
telah membeli dari orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah, maka di antara mereka ada yang membunuh dan terbunuh. Balasan syurga yang demikian ialah sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitab-kitab Taurah dan Injil serta Al-Quran. Dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual belinya. Dan ketahuilah bahawa jual beli yang seperti itu ialah kemenangan yang besar. Apa yang boleh kita lihat pada hari ini mengenai isu tauliah mengajar di masjid dan surau oleh para pendakwah yang berlaku di beberapa buah negeri hangat diperkatakan tanpa menafikan perkara yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 3/2 bahawa Sultan atau Raja mempunyai kuasa mutlak berkaitan hal ehwal agama Islam di sesebuah negeri. Perkara ini perlu ditelusuri dan diperhalusi dari semasa ke semasa supaya aspek dakwah kepada masyarakat dapat dipergiat dan diperhebat mengikut peredaran masa yang semakin mencabar pada hari ini. Sekaligus, masyarakat awam dapat mengambil manfaat ilmu daripada para asatizah setempat. Namun ditegaskan juga bahawa tauliah mengajar ini sangat penting dimiliki oleh setiap pendakwah. Kerana ia dibuat bertujuan untuk menyekat dan menghalang daripada tersebarnya ajaran-ajaran yang bertentangan dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah serta menjadikan meja kuliah di masjid dan surau semata-mata untuk menyebarkan dakwah daripada parti politik masing-masing. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat yang ke-93 surah Hud ini, kisah kaum Nabi Shu'aib AS memberi inspirasi kepada setiap pendakwah bahawa tugasan dakwah merupakan satu kewajipan yang berat untuk dilaksana kerana memerlukan kecekalan dan kekuatan untuk mengharungnya. Contoh suri teladan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Shu'aib AS ketika berdakwah patut dijadikan pedoman oleh setiap orang beriman supaya kita lebih menghargai nikmat iman dan Islam yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kisah Nabi Shu'aib AS yang telah dirakamkan di dalam Al-Quran patut dijadikan tauladan oleh umat Islam pada hari ini agar tidak melakukan perkara dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang boleh mendatangkan kemurkaannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.